Terima kasih kepada pihak RTV kerana menjemput Basmidah untuk memberi penerangan mengenai dengan usaha-usaha sukarelawan yang dijalankan oleh civil society di negara ini khusus untuk memerangi penyalahgunaan dadah. Jadi Basmidah akan menghadiri satu persidangan yang dinamakan Third World Forum Against Drugs yang dianjurkan oleh World Federation Against Drugs yang mana akan dijalankan pada minggu depan, diketuai oleh saya sendiri dan 5 orang ahli Basmidah yang telah menerima sokongan keuangan daripada Kerajaan Kebahadulian Yang Maha Mulia melalui agensi tertentu dan juga syarikat-syarikat swasta. Salah satu daripada ahli Basmidah ini akan membayar sendirilah for the time being. World Forum ini adalah di bawah naungan tertinggi Her Majesty Queen Sylvia of Sweden yang akan membuka rasmi forum ini. Dan juga selepas forum kami juga akan mengadakan satu kongres atau mesyuarat agung di mana kami akan membincangkan mengenai dengan dasar, keuangan, program dan lantikan ahli-ahli lembaga tadbir WFAD. Yang sebenarnya saya adalah ahli dalam WFAD ini 4 tahun sudah untuk mewakili Asia. Sebabnya kebanyakan daripada negara-negara di ASEAN ini dan Asia telah menerima harm reduction dan legalization of drug. Jadi nampaknya ada tidak berapa banyak negara lagi yang tinggal yang masih percaya akan pencegahan dan oppose dan tidak menyokong dasar-dasar legalization of drugs. Jadi tema yang akan kita tadi ada bertanya dengan tujuan sudah tu berkongsi pengalaman, best practices, pendapat dan sebagainya. Dan temanya adanya 3 tema dalam forum ini dan salah satu daripadanya ialah hak asasi manusia dan hak kanak-kanak supaya dilindungi dari persekitaran di mana adanya penyalahgunaan dadah. Okey, itulah yang perkara yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Jadi yang kedua, subtema yang kedua ialah mengenai dengan masalah penyalahgunaan dadah di Latin America. Seperti kita ni tahu, ini adalah masalah global adanya kokain yang ditrafik dari sana yang masuk ke Europe dan sebagainya. Semakin kuat cabarannya. Dan yang ketiga ialah mengenai dengan pencegahan awal dan pencegahan secondary dalam dasar dadah, pembuatan dasar dadah bagi mereka yang masih tidak percaya akan pencegahan dan percaya akan legalization of drug. Jadi forum ini merupakan one of its kind di dunia ini dan kami percaya bukan sahaja dalam pencegahan tapi dengan satu dasar yang dinamakan dasar yang seimbang dan restrictive, which is dalam bahasa Inggeris balanced policy and restrictive policy, yang mana negara Sweden walaupun dia di negara North Europe merupakan salah satu daripada negara yang berjaya mencegah penyalahgunaan dadah di kalangan muda-mudanya. Jadi banyak negara-negara Europe di Amerika akan mengambil iktibar daripada apa yang dijalankan oleh Sweden. Sweden ini nanti di forum lupa saya memberitahu ada satu menteri di sana, menteri untuk kanak-kanak dan warga emas yang bernama Maria Larsson juga akan memberi ucap tamat dan juga daripada kerajaan Amerika Serikat yang dinamakan Dragza Argel Kalekowski namanya. Jadi ini adalah 2 pakar dunia mengenai dengan menentang legalization of drug. Okey. Jadi untuk seterusnya Datin, kita ingin mengetahui juga boleh kiranya Datin menerangkan mengenai dan CRC dan kaitannya dengan penyalahgunaan dadah ni Datin. CRC bermaksud Convention on the Rights of the Child. Jadi Basmidah telah menggunakan convention ini melalui kerja-kerjanya antarabangsa mengenai hak asasi kanak-kanak sebagai satu senjata membantah kepada dasar-dasar harm reduction dan drug legalization. Rights of the Child ini ataupun CRC ini adalah senjata undang-undang yang untuk mengambil tindakan-tindakan yang bersesuaian untuk melindungi kanak-kanak dari persekitaran memakan dadah narkotik dan bahan-bahan psikotropik seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian antarabangsa yang berkenaan dan untuk mencegah penggunaan kanak-kanak dalam pembuatan dadah haram dan pengedaran bahan-bahan ini. Jadi dalam CRC ini
ada sana menyebutkan khusus, iaitu perkara 33 ataupun artikel 33 dalam konvensyen itu ada menyatakan iaitu negara-negara ahli yang mana negara Brunei Darussalam adalah ahli kepada termasuk, dan sebenarnya semua kebanyakan negara-negara di dunia ini adalah signatory kepada konvensyen ini. Jadi itulah kita ni kadang-kadang surprise mengetahui mereka tidak berapa mengambil berat akan konvensyen, akan interest of the child itu dalam membincangkan dasar-dasar dadah. Betul. Sebabnya dasar-dasar dadah ini selalunya mereka tidak mengambil kira the best interest of the child, tetapi mengambil kira kepada user friendly ataupun adult friendly, bukannya child friendly. Betul. Dalam artikel 33 ini ada menyatakan iaitu negara-negara ahli mestilah mengambil langkah-langkah yang bersesuaian, termasuk langkah-langkah undang-undang, pentadbiran, sosial dan pendidikan untuk melindungi kanak-kanak daripada persekitaran yang menggunakan dadah-dadah haram ini. Dan banyak lagi artikel-artikel ataupun perkara-perkara seperti perkara 6 dalam CRC, perkara 27 dan perkara 3 yang menyebutkan khusus untuk kanak-kanak. Jadi kami akan menggunakan CRC ini dalam perbincangan kami untuk menggesa negara-negara yang sedang tidak percaya akan pencegahan primary dan secondary untuk melindungi kanak-kanak supaya mewujudkan persekitaran yang tidak kondusif kepada penyalahgunaan dadah. Jadi dalam perbincangan kami dalam forum nanti, beberapa kertas kerja dan best practices akan dinyatakan, akan dibentangkan, dan kami juga diberi peluang untuk bersoal jawab dan sebagainya. Okey. Hasrat ingin dicapai tersebut memang sungguh besar Datin. Terima kasih. Ya. Baik, kalau kita perhatikan juga ni Datin ingin kita mengetahui mengenai dasar IFNGO dan Basmida ini. Jadi Basmida adalah ahli kepada IFNGO ini dan juga kepada beberapa juga badan-badan antarabangsa atas kebenaran daripada pihak kerjaan di sini Jadi dasar IFNGO mengenai dadah ialah berasaskan kepada kepentingan kanak-kanak ataupun the best interest of the child. Jadi dalam soalan ini cadangan yang berhubung dengan drug legalization atau dalam Melayunya ialah penghalalkan dadah. Seperti yang saya nyatakan tadi, ini tidaklah mengambil kepentingan kanak-kanak, bahkan ia mengambil kepentingan orang dewasa, adult centered atau user centered, dan kepentingan kanak-kanak tidak dihiraukan. Jadi CRC ini seperti yang saya telah nyatakan adalah satu konvensyen antarabangsa yang mana kami boleh CSOs dalam setiap negara itu boleh bertanya kepada kerjaan itu, boleh membuat laporan kepada satu komiti, satu jawatan kuasa bangsa-bangsa bersatu yang memonitor pelaksanaan mengikut artikel-artikel dalam konvensyen ini. Jadi jawatan kuasa yang saya sebutkan itu ialah apa yang dinamakan UN Committee on the Rights of the Child. Jawatan kuasa ini akan memonitor apakah negara-negara itu telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya atau tidak dalam melindungi kanak-kanak dan pelaksanaan CRC ini. Pelaksanaan artikel-artikel di bawah CRC itu. Okey, ingin juga saya menyatakan pengalaman saya di Kuala Lumpur tahun lepas. Kami telah membentangkan satu kertas kerja dengan Joe Baxter di mana kami telah di perang hebat dengan mereka-mereka yang ingin akan drug legalization dan harm reduction ini, yang mana mereka menyatakan drug prevention doesn't work, cara kita tu dah lagi dipakai kerana relevan bagi mereka. Jadi saya percaya dalam suasana kita ni di negara Brunei Darul Islam, dengan mengamalkan cara hidup Islam, dengan adanya dasar kerjaan dasar negara MIB, kita boleh menentang penyalahgunaan dadah bukan saja di peringkat primary tetapi juga peringkat secondary. Jadi
very interesting lah pengalaman kami bertentangan dengan mereka. Jadi kalau tahun lepas merupakan yang ke-24, tahun ini yang ke-25. Jadi macam mana feedback yang lepas-lepas ni? Yang ke-25 barangkali akan diadakan di di Macau barangkali. Macau tahun depan barangkali. Sebabnya World Forum ini adalah dianjurkan satu organisasi yang lain yang di mana yang secara global yang mana banyak daripada kertas kerja datangnya pada pakar-pakar dari negara Eropia, dari Europe yang suka akan harm reduction ini. Okey. Kesian Datin sebetulnya selepas ni dia akan berlepas ya. Sekejap lagi ni Terang sekali artinya dasar dan amalan harm reduction tersebut. Okey, legalization ini atau penghalalan dadah daram itu adalah sebahagian daripada apa yang termasuk dalam harm reduction policy ataupun dasar harm reduction. Jadi harm reduction ini banyak, ada 4 atau 5 kategori ataupun yang kita sebutkan usaha-usaha atau yang dibuat oleh sebuah negara itu yang menyokong akan harm reduction. Seperti misalan memberi needle and syringe program, exchange program bagi mereka-mereka yang memakan dadah, yang memakan dadah dan juga dalam institusi-institusi tertutup seperti dalam penjara dan sebagainya. Mereka benar-benar memberi needle and syringe exchange program supaya mengurangkan risiko transmission of infectious diseases seperti HIV, AIDS, hepatitis dan sebagainya. Ini adalah memanglah benar, memanglah baik. Tapi jangan di mix up terminologi ini dengan perkara-perkara seperti mewujudkan bilik-bilik khas untuk memakan dadah, heroin itu diberi secara undang-undang. Ini berlaku di Australia dan juga opiate substitution therapy di penjara dan sebagainya, dan juga adanya rujukan-rujukan secara terbuka, yakni explicit dasar kerjaan itu yang menyokong kepada harm reduction. Itulah yang kami maksudkan dengan harm reduction. Baiklah. Mudah-mudahan forum tersebut akan mengambil tempat dengan jayanya, Datin, dan mudah-mudahan semuanya akan berjalan lancar dan selamat bertolak Datin. Terima kasih. Terima kasih Datin. Waalaikumsalam. Bersama kita yang mulia Datin Hajah Masni memperkatakan mengenai hak asasi kanak-kanak supaya dilindungi dari penyalahgunaan